Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurhaizi binti Rosiman. Hari ini saya akan membuat video demonstrasi amali produk pastry. Sebelum ini saya telah membuat pancake biasa sebagai tugasan amali. Jadi hari ini saya akan membuat sedikit perubahan resepi, iaitu menggunakan bancuhan air pandan untuk menghasilkan pancake pandan. Pancake adalah di bawah kategori quick bread, di mana ia tidak menggunakan yeast tetapi menggunakan baking soda atau baking powder. Quick bread adalah produk di antara roti dan kek. Ianya ringan tetapi tidak terlalu ringan dan lembap tetapi tidaklah selembab kek. Kaedah yang digunakan adalah all-in method, iaitu mencampurkan dan memasukkan ke semua bahan sekaligus. Pancake adalah jenis butter. Bahan asas dalam pembuatan pancake adalah tepung, ejen penaik, lelemak, gula, cecair dan telur. Sebelum memulakan amali, saya akan menunjukkan bahan dan peralatannya yang digunakan dalam pembuatan pancake. Peralatan yang digunakan dalam pembuatan pancake yang pertama adalah non-stick pan yang digunakan untuk membakar adunan. Yang kedua adalah mangkuk adunan untuk mencampurkan bahan kering dan bahan basah. Yang ketiga adalah penimbang untuk menimbang bahan mengikut resepi yang telah ditetapkan. Yang keempat adalah penyukat untuk menyukat bahan kering dan bahan basah. Yang kelima adalah senduk kayu untuk menggaul bahan. Yang keenam adalah balloon whisk untuk memukul bahan sehingga sebati. Dan yang terakhir sekali adalah penyeduk untuk menceduk adunan cecair. Selain itu, saya juga ada menggunakan pengisar untuk mengisar daun pandan untuk menjadikan ia air bancuhan. Bahan-bahan yang digunakan pula adalah 125 gram tepung. Tepung yang digunakan yang paling sesuai adalah tepung gandum putih. Tepung gandum yang digunakan perlulah mempunyai kadar protein yang sederhana. Tepung yang akan digunakan sebaiknya disimpan di dalam bekas yang bertutup. Bahan kedua adalah 200 ml susu segar. Susu perlu disimpan di dalam peti ais sebelum menggunakannya. Bahan yang ketiga adalah lelemak. Lelemak yang digunakan adalah lelemak cair, iaitu 32 ml minyak sayuran. Seterusnya, 3 biji telur. Kebanyakan resepi pancake menggunakan telur yang bersaiz besar atau saiz A. Telur mestilah berada dalam suhu bilik sebelum digunakan. Telur juga perlu disimpan di dalam peti ais untuk jangka hayat yang lebih panjang. Seterusnya adalah 36 gram gula caster. Gula perlulah disimpan di dalam bekas yang bertutup atau kedap udara pada suhu bilik. Seterusnya, ejen penaik. Ejen penaik yang digunakan adalah 200 gram serbuk penaik. Ia mestilah disimpan di tempat yang kering dan bertutup rapat. Bagaimana kita nak tahu serbuk penaik masih boleh digunakan? Letak serbuk penaik pada air panas. Kalau ada buih kelihatan, maksudnya ia dalam keadaan yang baik, boleh digunakan. Bahan yang akhir sekali adalah bancuhan air pandan. Pandan akan dikisar untuk mendapatkan air. Langkah pertama adalah kita perlu menyukat bahan mengikut resepi yang telah ditetapkan. Langkah kedua pula, kita akan memasukkan ke semua bahan ke dalam satu mangkuk adunan, iaitu tepung, telur, gula caster, serbuk penaik, minyak sayuran, susu segar dan juga bancuhan air pandan. Yang pertama, saya akan memasukkan tepung gandum yang berfungsi sebagai untuk membina struktur. Yang kedua adalah telur untuk membantu menstabilkan dan membentuk struktur pada pancake.
Yang ketiga adalah gula caster yang bertindak sebagai perisa dan sebagai penahan kelembapan. Yang keempat adalah serbuk penaik sebagai ejen penaik. Dan seterusnya adalah minyak jagung bagi memendekkan pengembangan gluten untuk pancake yang lembut. Seterusnya adalah susu segar yang akan memberi rasa dan kelembapan. Akhir sekali adalah bancuhan air pandan yang akan memberi warna dan aroma yang wangi pada pancake. Langkah ketiga adalah menggaulkan kesemua bahan menggunakan balloon whisk sehingga semua bahan-bahan yang kita telah masukkan tadi sebatu. Kemudian panaskan pan dengan api kecil. Langkah yang keempat adalah masukkan butter di tengah-tengah pancake dengan api yang kecil. Jangan tekan adunan, biarkan ia mengembang sendiri kerana bila kita tekan ia akan mengurangkan kelembutan produk akhir. Okey, jadi kita biarkan ianya mengembang sendiri. Macam mana kita nak tahu pancake ni dah boleh terbalikkan ke belum? Bila kita terbalikkan, dia tak hangus dan sudah masak. Tips dia adalah kita boleh jadikan gelembung-gelembung kecil sebagai pemasa untuk menterbalikkan pancake. Contohnya apabila terdapat gelembung-gelembung kecil pada permukaan adunan. Maksudnya bila dah banyak yang keluar, jadi kita boleh terbalikkan dia. Okey, nampaknya gelembung-gelembung kecil sudah pun keluar. Okey, jadi kita boleh get ready untuk menterbalikkan. Dan beginilah kejadiannya bila kita tetapkan gelembung-gelembung kecil itu sebagai pemasa kita untuk terbalikkan pancake. Ulang langkah yang sama sehingga adunan butter ini habis.